Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nazihan binti Azizuddin akan membentangkan tajuk kajian yang bertajuk Kajian Tinjauan Kesedaran Pelajar OKU terhadap Kemudahan atau Prasarana di Kolej Komuniti Zon Selatan. Barisan penyelidik yang turut bersama saya dalam kajian ini ialah Puan Ezlina Muhammad Isa daripada Kolej Komuniti Sekamat dan Puan Elis Sabrina Ismail daripada Universiti Teknologi Malaysia. Merujuk kepada Akta Orang Kurang Upaya mendefinisikan orang kurang upaya OKU sebagai golongan yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau diri yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Dalam anggaran rekod Malaysia, golongan OKU dianggarkan seramai 409,269 orang yang telah berdaftar sehingga akhir 2016 di Jabatan Kebajikan Masyarakat dan jumlah golongan OKU semakin meningkat sejak tahun 2015 hingga 2018 iaitu sebanyak 23%. Adakah dengan peningkatan golongan OKU ini meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kehadiran golongan OKU dalam kehidupan, terutamanya keperluan golongan OKU dalam sistem pendidikan? Oleh demikian, pelbagai institusi pendidikan di Malaysia seperti Kolej Komuniti menawarkan kursus pengajian kepada golongan OKU. Ini adalah untuk memberi peluang kepada golongan OKU untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Kolej Komuniti mengambil tindakan untuk menawarkan kursus-kursus kepada golongan kurang upaya yang menghadapi masalah lembam, masalah pembelajaran, kurang pendengaran dan bisu. Oleh itu, kajian ini merupakan semakan semula kemudahan fasiliti yang disediakan di Kolej Komuniti adakah selesa digunakan oleh pelajar yang dikategorikan OKU untuk memastikan PDP mereka berjalan dengan lancar. Objektif kajian adalah seperti berikut. Mengenal pasti kemudahan OKU yang disediakan di Kolej Komuniti Zon Selatan, menganalisa sama ada wujud hubungan yang signifikan di antara persepsi pelajar terhadap kemudahan OKU sedia ada di Kolej Komuniti Zon Selatan dan tahap kepuasan pelajar dengan kemudahan OKU yang disediakan. Mengenal pasti kemudahan fasiliti yang disediakan mempengaruhi kepuasan proses pengajaran dan pembelajaran pelajar golongan OKU. Berdasarkan kajian terdahulu daripada Sabri, Rosli dan Takrel 2018 menyatakan bahawa permasalahan yang dihadapi golongan OKU di IPT bukan disebabkan oleh kekurangan kemampuan pelajar OKU tersebut. Sebaliknya, ia menjurus kepada halangan kekurangan sosial alam sekitar dan sikap yang disebut sebagai kekurangan dalam model sosial. Berdasarkan Rosli dan Sabri pada tahun 2017 menyatakan bahawa kesedaran yang rendah di kalangan kaki ketangan akademik dan sokongan. Hasnah Yasin Taha dan Nora Suzaini 2019 menyatakan bahawa permasalahan yang dihadapi golongan OKU di IPT adalah disebabkan akses kepada maklumat dan perkhidmatan semasa pengajian. Manakala Ying Leh pada tahun 2018 menyatakan keberadaan persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif adalah permasalahan yang dihadapi oleh golongan OKU di IPT. Oleh itu, faktor persekitaran akan mempengaruhi kelancaran perjalanan sesuatu proses PDP sesebuah IPT. Rentetan itu, pelbagai perkara perlu dititik beratkan sebelum sebuah institusi pendidikan itu dibangunkan dan ditawarkan kepada masyarakat umum, khususnya fasiliti untuk golongan kurang upaya. Fasiliti yang kurang memuaskan boleh mengganggu dan melambatkan proses pembelajaran terutamanya untuk golongan kurang upaya yang mengekang kemasukan pelajar ke IPT. Kajian ini dilaksanakan untuk merungkai isu-isu yang seharusnya dititikberatkan oleh sesebuah institusi dalam menyediakan fasiliti dan prasarana kepada pelajar golongan OKU. Seterusnya, penulis ingin mengkaji persepsi dan tahap kepuasan pelajar golongan OKU terhadap kemudahan fasiliti yang disediakan yang tertumpu kepada Kolej Komuniti terpilih di Zon Selatan sebagai kajian kes. Reka bentuk kajian adalah berbentuk kualitatif. Data-data yang dipengut adalah melalui soal selidik, pemerhatian, penelitian dokumen dan temubuan. Populasi dan sampel kajian adalah melibatkan pelajar sijil kemahiran hassas dan kurang upaya di Kolej Komuniti Zon Selatan yang melibatkan 3 kolej. Kolej Komuniti Ledang, Kolej Komuniti Majlis Tanah, Kolej Komuniti Jelebu, dan pemilihan kolej komuniti adalah berstatus kampus tetap dan jumlah responden adalah seramai 33 orang. Instrumen kajian adalah menggunakan skala Likert dan analisis data adalah menggunakan perisian SPSS dan huraian dalam bentuk peratusan dan min. Berikut adalah dapatan kajian yang diperolehi. Berdasarkan demografi responden, 11 responden adalah daripada Kolej Komuniti Ledang mengambil kursus sijil kemahiran asas Petri. Seramai 15 orang responden daripada Kolej Komuniti Jelebu mengambil kursus sijil kemahiran asas pemprosesan makanan.
Dan seramai 7 orang responden daripada Kolej Komuniti Masjid Tanah mengambil kursus sijil kemahiran asas landscape. Berdasarkan kelompok kecacatan, seramai 2 orang responden adalah mengalami masalah kecacatan percakapan dan seramai 31 orang responden mengalami masalah kecacatan lembam atau masalah pembelajaran. Responden lelaki adalah seramai 20 orang, manakala perempuan seramai 13 orang. Had umum responden adalah di antara umur 18 hingga 20 seramai 32 orang, 21 hingga 25 adalah seramai seorang. Jumlah keseluruhan responden adalah seramai 33 orang. Responden daripada ketiga-tiga kolej dapat mengenal pasti fasiliti OKU di kolej multi masing-masing. Antaranya adalah tempat letak kenderaan khas OKU, terdapat tandas khas OKU, terdapat ramp, terdapat papan tanda bagi OKU di kolej multi, terdapat laluan masuk, terdapat laluan berjalan kaki dan terdapat tangga di kolej multi masing-masing. Kecuali lift seramai 29 orang menjawab tiada di kolej komuniti masing-masing. Bagi mengetahui persepsi responden terhadap kemudahan OKU yang disediakan, terdapat 13 item soalan yang diajukan. Min bagi keseluruhan jawapan responden adalah 4.27. Responden juga dapat berdikari dalam kehidupan seharian tanpa pertolongan daripada orang lain dengan nilai min 5.06. Responden juga bersetuju jika kemudahan yang disediakan perlu dibaiki dan dibuat penyelenggaraan secara berkala. Secara kesimpulan, terdapat 24.2% responden memilih bersetuju bahawa mereka tidak memerlukan kemudahan OKU dalam kehidupan seharian mereka. Ini adalah kerana responden merupakan golongan OKU yang mempunyai masalah dalam pelajaran, bukannya dalam golongan OKU cacat fizikal. Terdapat 7 item soalan yang telah dikemukakan kepada responden mengenai penilaian mereka terhadap kemudahan OKU yang disediakan di kolej komuniti masing-masing. Secara keseluruhan, jumlah min bagi semua item ialah 4.27. Nilai min yang tertinggi pada item soalan nombor 6 adalah di mana mereka bersetuju sekiranya kemudahan OKU di kolej mereka dinaik taraf mengikut piawaian yang ditetapkan. Terdapat 17 item soalan diajukan kepada responden bagi mengetahui keperluan dan kemudahan PDP yang disediakan. Kekerapan pelajar bagi bahagian ini seramai 18 orang responden yang telah bersetuju dengan kemudahan disediakan adalah memuaskan dan selamat digunakan. Nilai peratusan yang tinggi adalah sebanyak 54.5% di skala 5. Ini menjelaskan lagi bahawa sejumlah besar bilangan responden telah bersetuju bahawa kemudahan yang disediakan adalah dalam keadaan baik dan bersesuaian dengan perluan PDP mereka. Berikut adalah nilai min dan kekerapan bagi keseluruhan item soalan mengikut kolej. Hasil dapatan kajian jelas membuktikan bahawa kemudahan yang disediakan di institusi berada dalam lingkungan tahap sederhana dan masih memerlukan penambahbaikan agar kemudahan yang disediakan adalah berpadanan dengan kehendak dan kegunaan pengguna. Bagi analisa kewujudan hubungan yang signifikan di antara persepsi pelajar terhadap kemudahan OKU sedia ada di Kolej Komuniti Zon Selatan dan tahap kepuasan pelajar dengan kemudahan OKU yang disediakan menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan antara dua kolej iaitu Kolej Komuniti Ledang dan Kolej Komuniti Jelebu. Manakala Kolej Komuniti Masjid Tanah jawapan responden begitu ketara dengan mempunyai nilai min rendah terhadap semua item soalan. Ini menunjukkan bahawa responden dari KK Masjid Tanah tidak berpuas hati dengan kemudahan OKU yang disediakan dan bersandarkan kepada jawapan responden juga kemudahan yang disediakan adalah di tahap yang kurang memuaskan. Untuk KK Ledang dan KK Jelebu, responden merasakan bahawa kemudahan yang disediakan sedikit baik dan memenuhi keperluan mereka di kolej dan majoriti responden telah bersetuju bahawa kemudahan yang disediakan adalah berkeadaan baik dan bersesuaian dengan keperluan PDP mereka. Oleh demikian, sekian sahaja pembentangan saya untuk kajian ini. Terima kasih.